Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Video pada hari ini bagi saya agak penting. Ini adalah teknik-teknik scam yang sekali pandang tidak masuk akal tetapi sebenarnya ramai yang telah menjadi mangsa. Ini penting untuk kita tahu sebab dunia sekarang tengah beralih kepada dunia digitalisasi di mana kerajaan mahu rakyat menggunakan digital ID ataupun pembayaran banyak dilakukan secara atas talian. Dengan itu, perlulah kita cakna dengan teknik-teknik scam terbaru yang wujud di luar sana. Daripada scam Facebook Ads sehinggalah scam godaman WhatsApp. Ini adalah 5 teknik scam yang anda perlu tahu. Teknik kelima ialah hutang bank dan juga LHDN. Saya Puan Anissa, saya daripada Pejabat Lembaga Hasil Malaysia, iaitu dekat Saya Berjaya, bahagian pengurusan rekod dan maklumat percukaian ya. Dekat sini Cik, kenapa pihak kami diarahkan untuk menghubungi Cik pada hari ini? Ini berkenaan dengan cukai pendapatan Cik lah. Saya buat satu pengesahan dahulu. Cik sila bacakan nombor kad penalan Cik. Itu nombor saya lah. Cik pun nak menipu pun agak-agak lah. Terima tak, kasih. awak sekarang ni kenapa awak call tiba-tiba call ni? Ini mungkin teknik scam paling lama di dalam senarai ini dan masih lagi digunakan oleh para scammer. Mereka akan menghubungi nombor secara rawak dan memaklumkan mangsa untuk membayar hutang ataupun membayar cukai LHDN. Scammer ini akan menakut-nakutkan mangsa dan menawarkan cara untuk menyelesaikan hutang mereka. Mereka akan menghubungi mangsa berkali-kali untuk menakut-nakutkan mangsa, membuatkan mangsa resah dan gelisah. Kalau ini tidak berhasil, mereka akan mengugut mangsa, kononnya akan menyaman ataupun memenjarakan mangsa. Pada mereka yang tertipu dengan ugutan dan ancaman daripada scammer ini, mangsa akan sanggup buat apa sahaja yang diminta oleh para scammer. Setelah scammer-scammer durjana ini berjaya menipu, ada beberapa penipuan yang digunakan oleh mereka untuk memperdaya. Salah satunya ialah dengan menawarkan penyelesaian mudah dengan syarat mangsa harus memindahkan wang ke akaun scammer yang selalunya bukan akaun sebenar milik scammer tetapi adalah akaun pihak ketiga, iaitu keldai akaun yang juga diperdaya oleh scammer untuk menggunakan akaun bank mereka. Yang kedua ialah dengan meminta nombor TSC, perbankan atas talian mangsa. Yang ketiga ialah dengan menyuruh mangsa memuat turun satu fail PDF. Kononnya, itu adalah surat perjanjian bayaran balik. Bila mangsa menekan fail PDF ini dan memuat turun fail tersebut di dalam telefon bimbit mereka, maka telefon bimbit mereka akan digodam. Di sinilah para scammer boleh mengakses telefon bimbit mangsa. Di sinilah scammer boleh mendapatkan semua maklumat sulit mangsa seperti maklumat bank, email, password, dokumen, gambar dan juga video. Fail PDF mengandungi virus ini tidak terhad untuk pengguna Android sahaja, pengguna iPhone pun boleh dijangkiti. Scammer kemudian akan menggunakan maklumat-maklumat ini untuk memindahkan duit mangsa atau digunakan untuk mengugut mereka. Teknik scammer keempat, platform pinjaman pribadi. Teknik yang kedua ialah melalui pinjaman pribadi atas talian. Untuk beberapa tahun ini dan beberapa tahun ke hadapan, untuk meminjam wang dari platform atas talian seperti laman website, aplikasi ataupun melalui social media sudah menjadi satu trend. Apa tidaknya, semudah menghantar pesanan mesej kepada si peminjam, mereka sudah boleh ditipu. Situasinya begini, seseorang yang terdesak menggunakan duit melihat iklan di social media tentang satu syarikat yang meminjamkan wang. Selalunya ayat-ayat pancingan mereka ni berbunyi kosong kadar faedah, lulus pada hari yang sama, tidak perlu semakan si TOS ataupun si kris, tidak perlu penjamin. Ini menarik perhatian mereka yang mahu menggunakan duit, khususnya mereka yang terdesak. Mangsa pun menghubungi nombor yang tertera hanya untuk bertanya beberapa soalan. Setelah diyakinkan oleh para scammer ini, dia pun meminjam RM500 dan memberikan gambar IC, nombor akaun dan maklumat sulit yang lain. Tidak beberapa lama kemudian, walaupun dia meminjam RM500, hanya RM300 dimasukkan ke dalam akaun mangsa. Kononnya, RM200 lagi adalah charge pengurusan dan pemprosesan. Pada waktu inilah, mangsa sudah jatuh di dalam perangkap scammer durjana ini. Walaupun meminjam RM500, dapat di dalam akaun RM300, tetapi mangsa akan diugut untuk membayar lebih daripada jumlah wang yang dipinjam, iaitu RM500. Ada yang membayar sehingga ribuan ringgit. Modus operandi
ini macam kenal bukan? Ya, ibarat modus operandi syarikat Along yang memperdayakan mangsa dan meminta jumlah pembayaran melebihi jumlah wang yang dipinjam. Kalau mangsa tidak membayar balik hutang-hutang ini, skamer akan mengugut untuk menyebarkan bukan sahaja gambar mangsa yang diedit tetapi juga gambar ahli keluarga seperti anak, isteri ataupun suami untuk memalukan mereka. Apa yang lebih teruk lagi, mereka akan datang ke rumah mangsa untuk mengugut. Sekali lagi, macam kenal bukan? Pendek kata, jangan terpedaya dengan mana-mana pinjaman atas talian yang meragukan. Ada beberapa platform dan aplikasi yang telah saya kenal pasti sebagai platform yang kononnya sahih tapi sebenarnya adalah Along. Kalau anda menyangka mereka ini akan membantu, jangan tersilap dan terjatuh di dalam perangkap sebab mereka ini sebenarnya lebih menyusahkan mengambil kesempatan di atas mereka yang berada di dalam kesempitan. Teknik scam ketiga iaitu link penghantaran parcel. Puan, nombor parcel tracking saya minta puan pun puan kata tak ada. Awak yang telefon saya mesti awak tak, awak telefon saya so awak tahu saya punya nombor tracking. Kalau tak macam mana awak boleh call saya? Saya nak tanya dulu kat dalam akaun bank cik ada berapa banyak? Kenapa nak tanya akaun bank saya pula? Kalau banyak saya teruskan. Sebuah lagi teknik scamming melalui pesanan WhatsApp, SMS ataupun social media. Mereka akan menghantar mesej secara besar-besaran. Ini dikenali sebagai bulk messaging yang boleh dibeli dengan kadar 10 sen untuk satu mesej. Bulk messaging ini juga boleh digunakan di social media seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Mereka telah mempunyai senarai nombor telefon dari pelbagai sumber yang salah satunya daripada hasil godaman data rakyat Malaysia yang kerap kali berlaku. Pesanan itu akan memaklumkan penerima yang kononnya mereka mempunyai parcel yang tiba di sesebuah lokasi dan di dalam pesanan tersebut akan disertakan juga satu link. Alamat link ini disembunyikan dengan menggunakan kaedah link shortener ataupun link converter seperti bit.ly.com ataupun tiny.cc.com. Kononnya ini adalah link untuk mangsa tahu lebih lanjut lagi tentang parcel yang telah tiba ataupun lokasi di mana parcel boleh diambil. Apabila mangsa menekan link tersebut, telefon bimbit mereka akan memuat turun virus di dalam bentuk PDF file ataupun aplikasi. Dan pada saat inilah, skamer durjana sudah mendapat akses kepada telefon bimbit mangsa yang menyimpan maklumat-maklumat sulit seperti maklumat bank, email, nombor kenalan, semua mesej, tidak lupa juga dokumen, gambar dan juga video. Setelah mendapat maklumat-maklumat ini melalui telefon bimbit mangsa, skamer boleh memindahkan wang tanpa pengetahuan ataupun menggunakan maklumat-maklumat sulit ini untuk mengugut mangsa. Ada beberapa benda yang anda boleh buat jika menerima pesanan ini. Pertama sekali, cara yang paling mudah, jangan klik link yang anda tidak kenal dan abaikan sahaja ataupun blok nombor tersebut. Yang kedua, tanya nama penerima ataupun nama penghantar ataupun alamat penerima ataupun alamat penghantar dan pastikan anda kenal ataupun tidak. Skamer yang menghantar mesej besar-besaran ini selalunya tiada maklumat ini dan mereka tidak akan dapat menjawab soalan-soalan tersebut. Kalau ada yang dapat menjawab, pastikan anda lebih berhati-hati dengan menelefon terus syarikat parcel untuk mengesahkan adakah memang betul ada parcel yang tiba untuk anda. Penipuan ini akan berleluasa khususnya bila tiba masa promosi pada setiap bulan. Jadi pastikan anda jangan menjadi mangsa dan sentiasa berhati-hati. Teknik penipuan seterusnya ialah penipuan Facebook Ads. Seterusnya, yang berleluasa di Facebook dan penipuan ini agak sedikit kompleks. Pernahkah terjadi kepada anda ataupun anda mendengar insiden terdapat cas yang bertulis Facebook Ads di dalam item kad debit ataupun kad kredit seseorang tanpa mereka tahu? Bila pengguna cuba untuk menghubungi pihak Facebook, mereka akan disidai ataupun diabaikan ataupun diberikan jawapan corporate di mana Facebook mengatakan mangsa sendiri yang membuat pembelian ads. Bila mangsa menghubungi pihak bank pula, pihak bank mengarahkan mereka mengisi borang aduan ataupun bantahan yang kononnya akan disiasat dan diselesaikan dalam masa 30 hari. Dan 30 hari kemudian, anda masih juga disidai ataupun diabaikan meninggalkan mangsa ditipu. Persoalannya, apa sebenarnya yang terjadi? Mengikut kajian saya, bukanlah Facebook yang mengambil wang anda, tetapi sistem pembelian Facebook mempunyai satu kelemahan yang boleh dieksploitasi oleh skamer.
Scammer boleh membeli iklan Facebook semudah memasukkan nombor debit kad, tarik tamat dan juga kod security tanpa perlu pengesahan pemilik kad debit ataupun kredit. Ya, malah ini adalah satu sistem pembelian yang lazim untuk sesetengah platform memudahkan proses pembelian. Scammer akan mengiklankan produk mereka di Facebook, contohnya barangan dropship ataupun cenderamata yang boleh dibuat di kilang yang akan dihantar terus kepada pembeli. Bermaksud, scammer tidak perlu menyimpan sebarang barang pun dan akan meraih keuntungan melalui aktiviti ini. Dengan itu, wang yang scammer ini terima ataupun keuntungan yang mereka terima hasil penjualan ini adalah sah. Mereka tidak perlu bersembunyi ataupun melakukan pengubahan wang haram lagi. Persoalannya, dari mana scammer ini mendapat maklumat kad debit dan kredit anda? Dari hasil godaman telefon bimbit, godaman platform pembelian dan sebagainya. Itulah teknik scam Facebook Ads. Teknik scamming terakhir kita pada hari ini ialah godaman WhatsApp ataupun Messenger. Pernahkah anda menerima pesanan dari kenalan WhatsApp sama ada dari rakan dan ahli keluarga untuk meminjam wang? Kononnya mereka terdesak. Mereka perlu menggunakan sejumlah wang secepat yang mungkin dan akan membayar anda pada hari yang sama ataupun keesokan harinya. Ada kemungkinan WhatsApp mereka telah digodam dan yang menghantar pesanan itu bukanlah rakan ataupun keluarga anda. Itu adalah scammer. Mereka akan mengarahkan anda menghantar sejumlah wang ke satu akaun yang anda tidak pernah lihat sebelum ini. Pada mereka yang terpedaya, semestinya melihat pesanan itu dihantar oleh nombor rakan ataupun keluarga. Mesti mereka akan memindahkan wang tersebut tanpa berfikir dua kali. Dengan itu adalah lebih baik untuk anda menelefon terus dan mendengar suara rakan ataupun keluarga, memastikan itu memang mereka. Ataupun tanya beberapa soalan yang hanya anda dan rakan ataupun keluarga sahaja tahu. Kalau ini adalah scammer, mereka tidak akan dapat menjawab soalan-soalan tersebut. Persoalannya, macam mana scammer boleh mendapat akses kepada WhatsApp mangsa? Telefon bimbit mangsa telah digodam, mangsa telah memberikan nombor pengesahan WhatsApp ataupun Facebook kepada scammer, ataupun itu adalah nombor yang telah mati tapi diaktifkan semula oleh scammer. Dan banyak lagi kaedah lain yang terlalu kompleks untuk saya jelaskan di sini. Apapun, itu adalah antara beberapa teknik scammer. Percaya atau tidak, ramai yang sudah menjadi mangsa. Terima kasih kerana menonton. Saya yakin ramai yang lagi tahu daripada saya tentang teknik-teknik scam ataupun cara untuk mengelakkan diri daripada di-scam. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah tentang isu ini dan kongsikan kisah kalau anda pernah di-scam ataupun sebagainya. Semoga video pada hari ini bermanfaat. Pastikan anda share dengan rakan-rakan anda yang belum lagi tahu. Sama-samalah kita berhati-hati. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.